Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam, Muhyiddin kata, Anwar jangan teruskan kezaliman. Ini jawaban kepada dakwaan Muhyiddin Yassin terhadap Anwar Ibrahim yang didakwa oleh Muhyiddin sebagai seorang yang zalim, sehingga beliau meminta supaya Anwar Ibrahim memberhentikan kezaliman tersebut. Menjadi persoalan kita malam ini ialah apa yang zalimnya Anwar bila pejabat peguam Muhyiddin diserbu SPRM. Itu yang menjadi kepelikan netizen. Ini salah satu daripadanya, ditulis oleh sabudinhusin.com. Dalam reaksinya terhadap serbuan SPRM terhadap firma guaman Rosli Dahlan Sravanan RDS, Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin menyifatkannya sebagai satu salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa, sedangkan dia peguam yang pertahankan diri saya. Untuk tujuan apa SPRM pergi sana buat serbuan, kata Muhyiddin. Mungkin sebelum Muhyiddin membuat kenyataan itu, beliau tidak membaca atau tidak mendengar, mungkin tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh SPRM. SPRM membuat serbuan itu mungkin untuk, menurut SPRM, yaitu Zambaki, adalah berkaitan dengan 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin langsung. Ya, seolah-olah ada gambaran sesuatu nak dilakukan, kata Muhyiddin. Ini salah guna kuasa pihak tertentu, kata Muhyiddin pada pentas akhir ceramah mega PRK Pelangai malam tadi. Serentak dengan itu, beliau menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar segera menghentikan kezaliman itu dan memfokuskan tumpuan kepada ekonomi negara serta membantu rakyat. Selepas Muhyiddin menyatakan perkara itu, rakyat juga ada beberapa netizen yang memberikan komen balas. Mereka kata berhentilah juga. Mereka juga memohon supaya Muhyiddin pun berhentilah untuk bercita-cita mahu tumbangkan kerajaan di tengah jalan. Kerana sejak dulu, sejak 10 bulan yang lepas, sejak Anwar Ibrahim kali pertama naik menjadi Perdana Menteri, tak habis-habis naratif untuk menjatuhkan, menumbangkan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi netizen membalas kepada Muhyiddin supaya beliau pun patut berhenti memainkan naratif yang memuakkan itu, kata mereka. Kata Muhyiddin Yassin, Anwar cukuplah, jangan teruskan kezaliman ini. Berikan tumpuan menyelamatkan ekonomi negara dan beri bantuan supaya rakyat terbela, katanya. Rosli Dahlan yang merupakan rakan kongsi RDS adalah penasihat utama Bersatu dan juga peguam yang diketahui mempunyai hubungan rapat dengan Muhyiddin. RDS mewakili Muhyiddin dalam kes saman fitnah bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Tentang isu pelupusan hutang Felda. Laporan awal sebelum ini menyebut seramai 12 pegawai SPRM menyerbu pejabat RDS di Publika Kuala Lumpur untuk mendapatkan beberapa dokumen bagi tujuan siasatan yang pada awalnya tidak disebutkan. Kemudian, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan tersebut dan mengatakan ia adalah berkaitan siasatan yang ada hubungan dengan usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Tanpa menyebut namanya, Azam berkata peguam tersebut merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Azam juga menafikan kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. SPRM mematuhi semua peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dan klien-kliennya, kata Azam Baki. Secara berasingan, sumber lain yang rapat dengan SPRM memaklumkan peguam itu disiasat kerana didakwa menerima sejumlah wang rasuah ketika dilantik membantu 1MDB mendapatkan semula sebahagian asetnya dicuri sebelum ini. Beliau dikatakan dilantik mewakili 1MDB dalam urusan untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu.
Untuk rekod pada 2021, Rosli telah menafikan ada menerima sugukan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Berdasarkan semua rentetan di atas adalah terbukti serbuan SPRM terhadap RDS semalam adalah untuk menyiasat berkaitan kes rasuah dalam usaha 1MDB mendapatkan semula asetnya yang dicuri dan penyelesaian dengan Goldman Sachs. Artinya, bukanlah serbuan SPRM itu atas isu-isu lain atau kes yang berkaitan dengan Muhyiddin dan Bersatu. Jauh sekali melibatkan pertikaian antara Presiden Bersatu itu dengan Anwar Ibrahim. Mungkin dalam hal ini ada maklumat baru telah diperoleh oleh SPRM yang memerlukan mereka melakukan serbuan dengan segera. Meskipun Rosli pernah menafikannya. Jadi, di mana zalimnya Anwar Ibrahim dan SPRM dalam hal ini? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim, bahkan menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan seperti dilakukan Muhyiddin itulah sebenarnya sesuatu kezaliman, kata Sabudin.com. Sebelum kita berpisah, apa komen Anda untuk isu kali ini? Setelah Anda mendengar penjelasan daripada Sabudin.com itu, Anda kini mula memahami rentetan tersebut. Rentetan cerita itu tiada kena mengena langsung dengan kes atau pertikaian Felda antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Tiada kaitan langsung. Tapi kenapa Muhyiddin kata hentikan kezaliman? Walhal apa yang dilakukan oleh SPRM itu tiada arahan oleh sesiapa. Bahkan itu memang tugas SPRM mahu menyelesaikan isu 1MDB. Bahkan itu untuk kegunaan kita di negara ini untuk mendapatkan semula aset 1MDB yang telah dicuri. Tapi yang menariknya, peguam itu sebenarnya telah pun menafikan. Kononnya beliau mendapat sogokan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin. Jadi, seperti yang ditanya oleh Sabudin.com, di mana zalimnya Anwar Ibrahim? Dari celah mana Anwar Ibrahim itu dikatakan zalim? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim? Ataukah menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan itu sebenarnya suatu kezaliman? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kesimpulan terakhir daripada pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Pelangai yang baru saja diumumkan secara rasmi dimenangi oleh calon Barisan Nasional dengan majoriti yang bertambah iaitu 2,000 dan juga peratusan mengundi untuk calon Barisan Nasional juga telah meningkat. Kesimpulan yang dibuat oleh penganalisis dan juga beberapa netizen yang membuat komen dalam ruangan komen di channel saya ialah ada yang menuntut supaya kalau dulu mereka kata Perikatan Nasional dengan senang-senang mengarahkan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan sebagainya untuk letak jawatan, netizen dan penganalisis politik yang lain juga mengatakan bahawa mungkin sudah waktunya Muhyiddin Yassin dan juga Sanusi Maknur meletakkan jawatan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan netizen memilih untuk mengatakan supaya Muhyiddin dan Sanusi letak jawatan. Perkara pertama, mengapa Sanusi dikaitkan dengan bertanggungjawab kekalahan PRK Pelangai ini ialah apabila Sanusi telah datang di dalam kempen di Parlimen Pelangai juga membawa naratif sama seperti yang pernah dia dilakukan di Kedah dan Selangor dan negeri-negeri yang lain.
apabila Sanusi dianggap sebagai memiliki mulut yang agak celupar dalam kempen baru-baru ini. Dalam satu ulasan di Malaysia kini ditulis oleh seorang netizen, beliau mengatakan bahwa mungkin sikap dan cara Sanusi berkempen di Pelangai dengan cara menggunakan kaedah yang agak kesat atau kasar, dengan gurauan yang agak kasar yang dianggap sebagai celupar, telah memakan diri. Selain daripada itu, tindakan Sanusi mempermainkan isu seperti lawatan Anwar Ibrahim di UNGA di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan juga apabila Anwar Ibrahim menyampaikan khutbah Jumat di New York baru-baru ini juga dianggap oleh netizen sebagai sesuatu yang keterlaluan dan juga dianggap memakan diri. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik yang menganggap Sanusi harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, kerana disangka ucapan Sanusi seperti dalam PRK, pilihan raya yang lain, dianggap berjaya berkesan. Nampaknya cara itu tidak berkesan langsung di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Dan selain itu, lebih teruk lagi, ada kawasan pusat membuang undi di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Perikatan Nasional hanya mampu memperoleh kurang daripada 20 undi, yaitu hanya 17. Bayangkan saudara-saudara sekalian, dengan pengundi yang menghampiri 1.000 orang di kawasan tersebut, hanya 17 yang mengundi Perikatan Nasional. Bukankah itu sesuatu petanda dan isyarat teruk kepada Sanusi dan juga Muhyiddin? Perkara kedua yang mereka kehendaki bertanggung jawab ialah Muhyiddin, supaya Muhyiddin Yassin turut bertanggung jawab dan letak jawatan, kerana tindakan Muhyiddin Yassin dalam kempen di Dun Pelangai baru-baru ini, apabila beliau mengaitkan dengan kononnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang kononnya bersedia untuk lompat parti dan menyokong Perikatan Nasional. Mula-mula itu dianggap sebagai senjata naratif di negeri-negeri lain, seakan-akan diterima. Kalau di Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin bolehlah dianggap diterima oleh rakyat di sana. Naratif itu seperti masih laku di sana. Tetapi nampaknya di negeri Pahang, di Dewan Undangan Negeri Pelangai, rakyat di sana dah muak. Ada seorang penulis komen dalam ruangan konten saya, beliau menulis rakyat dah muak dengan kempen yang menggunakan naratif sama, iaitu kalau menang kerajaan negeri akan tumbang. Ada harapan kerajaan negeri akan tumbang. Rakyat di Pelangai sebenarnya, kata beliau, sudah muak dengan naratif tersebut. Mereka langsung tak menyokong naratif tersebut. Sehingga kan ada satu dapatan kajian yang dibuat, yang dipetik daripada Esro Awani, saya sudah membuat kontennya, menulis bahawa tindakan mahu menukar kerajaan persekutuan di pusat dan juga kerajaan negeri yang dibawa dalam kempen PRK Dun Pelangai itu adalah tidak disambut langsung oleh rakyat ataupun pengundi di Dun Pelangai. Bahkan itu juga telah membawa kepada penolakan Perikatan Nasional, telah menyebabkan pengundi di Dewan Undangan ini telah hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Ada yang sehingga mengatakan bahawa tindakan mahu menjatuhkan kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan, menyebabkan mereka tidak berminat untuk mengundi Perikatan Nasional, kerana mereka tahu natijah kesan kepada kejatuhan kerajaan perpaduan, kerajaan pusat di tengah-tengah penggal sebelum berakhirnya sesuatu penggal, tidak meninggalkan apa-apa kesan, tetapi meninggalkan kesan yang negatif kepada rakyat, memudaratkan negara, menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, bahkan mungkin boleh merebak sehingga kepada ketidakstabilan sosial dalam negara. Oleh sebab itulah ramai rakyat yang menolak naratif perubahan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin.
Selain daripada itu, tindakan Muhyiddin mendakwa kononnya ada berita, ada ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional bersedia untuk menyokong Perikatan Nasional juga makan diri. Kerana tindakan itu menyebabkan orang dalam Dewan Undangan Negeri Pelangai, yaitu pengundi di sana, menjadi takut. Manakan tidak, siapalah yang tak takut kalau berlaku perubahan kepimpinan, perubahan kerajaan negeri di tengah jalan. Ada yang sehingga berani mengatakan, kami tidak mahu terganggu pembangunan di negeri ini kerana berlaku lagi perubahan yang mana ianya tidak membawa keuntungan langsung kepada rakyat. Jadi dua perkara itu telah menyebabkan hilang keyakinan oleh para pengundi terhadap para pengundi kepada Perikatan Nasional. Itu sebabnya ada beberapa penganalisis politik, ada beberapa netizen yang mengatakan perkara ini perlu dipertanggungjawabkan terhadap Sanusi dan Muhyiddin Yassin. Jadi oleh sebab itu mereka menuntut supaya Muhyiddin Yassin dan Sanusi perlu bertanggungjawab dan letak jawatan. Sebelum kita akhiri ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang ulasan dan juga permintaan daripada netizen itu supaya Muhyiddin dan Sanusi bertanggung jawab terhadap kekalahan Perikatan Nasional yang teruk di Dun Pelangai? Kalau PRN baru-baru ini di 6 buah negeri, kelihatan Perikatan Nasional memberikan saingan yang begitu hebat kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Kali ini saingan itu mula malap dan dianggap gelombang hijau yang dianggap seakan-akan seperti satu badai dan ribut, rupa-rupanya hanya satu kecakan air yang kecil menurut Puad Zarkasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.